A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua sahabat semboyan dan tim semboyan di seluruh Malaysia dan juga masyarakat di luar sana dari pelbagai kaum yang selama ini telah menyokong kita. Dan hari ini saya ingin sampaikan berita yang di mana ramai bertanya kepada kita di persatuan, apakah kita melihat kejadian yang berlaku kepada arwah Ismail bin Ahmad atau dikenali oleh ayah Mael daripada RQ 19MD match, Ali Veteran PV 19MD match ni. Kita semua tahu beliau adalah orang yang berjasa kepada negara kita. Almarhum arwah adalah seorang yang banyak orang lama dah, kita kira orang yang berjasa, orang yang berkhidmat, orang yang berbakti, orang yang telah banyak membuat kebaikan dan menyebabkan hari ini ramai orang-orang muda di Kedah ini mengenali beliau. Arwah adalah seorang yang sentiasa menjadi pendamai ataupun menjadi orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang-orang, khusus kepada orang muda. Jadi kita semua sedia maklum, arwah telah meninggal dunia semalam di hospital, yang di mana kita tahu kejadian insiden ini adalah berlaku kerana berlakunya penyerangan ke atas mangsa, iaitu arwah oleh 4 orang lelaki dengan bersenjatakan parang, yang kita tahu 4 individu ini adalah dari kalangan bangsa India. Tetapi apapun, saya melihat ini adalah satu benda yang Allah sudah takdirkan, dan Allah telah meletakkan satu takdir kepada beliau dan syahid ketika beliau berkhidmat sebagai menjaga keselamatan di tapak projek tersebut. Dan kita tahu beliau adalah orang yang bekerja berkhidmat ni pasti untuk mencari pendapatan untuk menyara keluarga. Walaupun di usia yang sebegitu beliau masih berkhidmat, bekerja. Itulah satu perjuangan yang kita kira perjuangan yang besar. Saya dapat juga bercakap dengan paduka ayahanda daripada skuad Badar dan sebagainya, yang menyatakan bahawa terhadap simpati yang teramat sangat yang menyedihkan ke atas kejadian tersebut. Jadi apa yang kita di semboyan Malaysia hari ini, saya buat liputan media pada hari ini adalah lebih kepada untuk saya tidak mahu di kalangan orang Melayu, orang Islam di seluruh Malaysia hari ini saya tahu semua orang Melayu, orang Islam hari ini merasakan dalam istihad dalam hati ni nak pergi perang je, kalau boleh nak cantas je, kalau boleh nak ikutkan emosi untuk pergi menyerang balik. Saya tahu itu adalah satu tindakan yang kalau boleh kita perlu bermuhasabah, kita tak boleh terburu-buru. Walaupun kita tahu mereka yang melakukan ini adalah bersalah, tetapi kita lihat hari ini pihak berwajib telah menjalankan tanggungjawab, telah menangkap pada peringkat awalnya seksyen dibuka dari seksyen 326 kandung kesesakan. Tetapi alhamdulillah dengan desakan-desakan yang kita buat dan pihak berwajib sendiri menilai dan meneliti kepada kes tersebut adalah di bawah seksyen 302 kandung kesesakan, iaitu penjara seumur hidup ataupun gantung sampai mati. Jadi apa yang saya mohon kepada pihak berwajib, dan saya nak jelaskan kepada masyarakat, ini bukanlah isu perkauman, ini adalah isu 4 orang yang saya kira kurang ajar, biadab, yang saya kira tidak berperimanusiaan. Yang menyerang almarhum ini adalah 4 orang individu berbahasa India. Ini adalah orang yang kurang ajar bagi saya. Jadi mereka ini kita tidak boleh melabelkan mereka kepada seluruh kaum India. Saya tidak mahu menjadi orang yang menjadi batu api ataupun meletakkan api lagi ke dalam kejadian yang sedang berlaku, insiden yang sudah berlaku, kerana saya pasti ramai sangat orang Melayu, orang Islam sedang marah dan sedang menunggu masa untuk pergi berperang, untuk mengeluarkan pedang-pedang masing-masing, parang-parang Sunda
dan juga keris-keris yang disusun. Tetapi saya nampak ini bukanlah satu peperangan yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita kena balik kepada Al-Quran. Walaupun saya bukan di kalangan orang yang baik, saya bukan di kalangan orang yang boleh mentaksirkan benda ini, saya bukan orang yang boleh meletakkan fatwa kepada kejadian ini, tetapi saya juga adalah orang yang menyatakan bahawa saya orang yang mencintai kepada arwah ayah Pak Mail. Saya juga tidak mahu beliau diseksa dengan keadaan begitu. Saya juga sedih, dan saya juga bersama ahli keluarga saya juga merasakan ini adalah satu benda yang tindakan kejam dilakukan oleh 4 individu ini yang tidak ada perimanusiaan. Tetapi saya juga kena berbalik kepada Allah dan Rasul supaya saya punya kalam ini bila keluar bukanlah kalam yang untuk mengikut nafsu dan emosi yang ada pada diri saya pada saat ini. Kerana saya tahu apabila orang Melayu, orang Islam keluar pergi berperang, maka dia tidak berpatah balik, melainkan jihad yang mereka tunggu adalah syahid. Jadi saya faham semua orang mempunyai jihad masing-masing di bawah pertubuhan masing-masing, di dalam pertubuhan silat masing-masing, pertubuhan persatuan masing-masing, mempunyai jemaah masing-masing. Tetapi hari ini sekiranya peperangan ini berlaku, orang Melayu, orang Islam mempunyai roh sebagai orang Islam tersebut. Dia tahu untuk meneliti yang mana untuk diserang, yang mana untuk disimpan, maksudnya yang mana yang menyerang dan mana untuk disimpan. Tapi saya khawatir di pihak yang sana dia tidak tahu membezakan, sebab dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk menyerang kalau bukan musuh yang itu bukan wanita dan kanak-kanak kecil, tidak dibenarkan. Dan kalau orang dalam tawanan perang ini pun kita perlu memberi makan dan perlu kita tarbiyah. Tapi itulah sebab saya ingin meredakan supaya kena faham kita mempunyai kekuatan, orang Melayu, orang Islam mempunyai kekuatan untuk menang dalam pertarungan ini. Tetapi adakah benda itu menjadikan benda yang baik untuk kita semua? Kerana akan ramai orang-orang, anak-anak kecil yang tak bersalah akan terkorban, akan ada wanita-wanita yang tidak bersalah akan terkorban. Sebab itu saya nampak saya perlu jelaskan benda ini. Sebab itu saya juga mengharapkan daripada pemimpin daripada kalangan bangsa-bangsa India juga menyuarakan perkara ini. Kerana anda jangan menjadi batu api dalam kejadian yang sedang berlaku. Kerana apa? Kerana apabila sesuatu kejadian itu berlaku, peperangan itu telah bermula, sukar untuk kita hentikan walaupun kita tidak tahu siapa yang menang. Sebab itu kita kena lihat apa yang Nabi SAW kita kena tengok apa yang Nabi SAW istihad perang adalah benda yang dia perang kerana Allah dan kerana Islam. Apabila Nabi SAW dihina, Nabi SAW akan maafkan, Nabi SAW akan meredakan perkara itu. Tetapi apabila Islam dan juga Allah itu dihina dan atas perintah, barulah Nabi turun berperang atas dasar sudah mendapat wahyu ataupun mendapat isyarah dari Allah. Jadi Nabi tak suka-suka pergi perang. Nabi bukan pergi kerana diri dia. Nabi pergi bukan melihat kerana sahabatnya, kawannya dibunuh. Tidak. Nabi pergi berperang kerana Allah perintahkan untuk pergi perang. Sebab tu yang bagi perjuang-perjuang fisabilillah ini, pastikan kita jemaah-jemaah semua ini, tok ayah beritahu kepada orang-orang muda, beritahu kepada semua jemaah-jemaah supaya sabar dalam buat penilaian ini. Kerana kejadian ini pihak berwajib menjalankan tanggungjawab, dan saya yakin kita di Persatuan Pengguna Sungai Malaysia akan memastikan supaya kes ini disabit sampai dengan hukuman yang keras. Walaupun kalau boleh kita nak sampai ke tali gantung, sebab orang yang tidak ada perimanusiaan sanggup membunuh adalah orang yang tidak mempunyai hati. Jadi orang yang tak punya hati dalam hukum Islam elok mati. Jadi kita tak perlu nak biarkan orang begini hidup, kerana orang begini akan terus membunuh, melainkan dia bertaubat dan dia kembali kepada Islam. Tapi ini kita tahu kepercayaan dia, dan inilah sebabnya saya selalu sebut kepada YBP Ramasamy.
Saya beritahu kepada YBP Ramasamy, jangan selalu melontarkan batu dan sembunyi tangan. Kerana saya berjumpa dengan banyak masyarakat daripada kaum India yang di mana mereka tidak meletakkan YBP Ramasamy ini sebagai pemimpin dalam agama Hindu dalam masyarakat India. Sebab ini yang nak kena betul. Sebab itu dalam kalangan parti politik juga pun begitu. Tidak semestinya pemimpin parti itu dia melambangkan, membawa imej kepada orang Melayu. Kerana untuk membawa imej kepada bangsa Melayu, membawa imej kepada bangsa India, dan membawa imej kepada bangsa Cina ini, pastilah orang yang neutral, orang yang waras, orang yang memberikan fakta, orang yang sentiasa mewujudkan perpaduan, keharmonian, mewujudkan penyatuan. Tapi kalau kita lihat inilah sebabnya kadang-kadang bila kebencian dilontarkan, bila kita lihat benci itu memuncak, yang menyebabkan sebahagian kecil di kalangan masyarakat Hindu ni melihat orang Melayu menjadi macam agresif sampai sanggup membunuh. Dan orang Melayu juga begitu, melihat kebencian kerana disebabkan pemimpin yang bertopengkan wajah India, bangsa India, seolah-olah melontarkan tentang apa yang diinginkan oleh rakyat masyarakat India, padahal benda itu tidak berlaku. Dia hanya membuat kenyataan berdasarkan apa yang dia nak kata pada diri dia sendiri, bukan melibatkan seluruh bangsa. Sebab itu di Malaysia ni saya minta kita kena jelas, kalau ada saya nak juga beri penegasan kepada masyarakat India. Kalau anda melihat pemimpin seperti P. Ramasamy ini, orang yang selalu mencetuskan pembalahan, pergaduhan, permusuhan, dan saya tahu anda semua adalah bukan orang yang suka bermusuh-musuhan. Jadi anda perlu menolak, bukan menolak bererti undian. Saya tidak fikir undian untuk apa, saya tak pernah fikir pasal undian. Menolak untuk kenyataan itu kerana ia membawa imej kepada kerosakan kepada pemandangan bangsa Melayu ke atas bangsa India. Ini yang jadi masalah. Sebab itu saya nampak dia tidak mewujudkan keharmonian, dia tak nak mewujudkan sifat perpaduan. Sebab itu sekarang ini kita kena stop untuk bermain tentang isu perkauman. Kaum-kaum ni kita dah kena stop. Sebab itu saya lihat hari ini, bila orang Melayu Islam ditetak, pasti orang Melayu Islam akan bangkit, dia akan marah. Dan sebab itu janganlah sepatutnya pemimpin-pemimpin di kalangan bangsa-bangsa yang lain cuba untuk mewakili kumpulan-kumpulan anda, untuk menyatakan hasrat anda inginkan kedamaian, perpaduan, tidak mahukan permusuhan. Ini yang patut diwujudkan. Tetapi saya nampak sebahagian daripada pemimpin parti, khusus kepada P. Ramasamy lah, yang selalu inginkan 13 Mei, inginkan inginkan kalau berani datanglah serang dan sebagainya. Ini benda-benda yang sebenarnya membangkitkan kemarahan. Jiran saya orang seorang berbahasa India, dia beritahu kepada saya, dia pun pelik kenapa pemimpin dalam DAP ini, P. Ramasamy ini, yang seolah-olah dia mewakili masyarakat India. Sebenarnya dia tidak begitu. Maksudnya kami tidak ingin dia menjadi pemimpin kepada kami, sebab kami nakkan keharmonian. Dia kata dia nak berniaga, dia nak hidup aman, anak dia boleh pergi sekolah, anak dia boleh hidup dekat Malaysia ni, kata aman. Dia kata cukup dengan semua kelengkapan yang dibuat oleh kerajaan kita, dan dia kata tidak perlu saya nak bermusuh-musuhan. Sebab itu saya minta kepada semua, saya beritahu lagi kepada P. Ramasamy, stop untuk buat perkara yang tidak baik. Stop untuk menjadi orang yang mewujudkan pemusuhan. Anda seorang pemimpin, saya merayu kepada anda untuk anda jangan buat satu-satu kenyataan membangkit kemarahan orang-orang Melayu. Sebab orang-orang Melayu ni bila dia bersatu, pukulan, ombakan, ribut yang akan melanda, petir yang akan menyambar tidak seperti yang anda sangkakan. Sebab mereka apabila menyatu, mereka akan menjadi seperti debu yang akan datang menghinggap ke dasar tanah ini. Sebab itu saya nak bagi tahu, berhenti untuk membuat tomahan-tomahan, tuduhan-tuduhan, berhenti untuk mengeluarkan artikel-artikel yang tidak wajar, berhenti untuk provokasi, berhenti untuk melontarkan fitnah, berhenti untuk terus membawa imej sebagai anda adalah ketua kepada wakil bangsa India. Tidak.
Sebab anda bukanlah orang yang layak untuk menjadi ketua pada wakil India yang ada di negara kita, kerana anda hanya mewakili bangsa DAP, bangsa kumpulan anda. Jadi anda nak bawa imej tu boleh, tapi sebutkan anda daripada kumpulan apa, daripada bangsa apa. Jangan sampai anda merosakkan keharmonian, perpaduan, keselesaan, kejiwaan kasih sayang yang ada di kalangan masyarakat India dengan orang Melayu dan orang Cina di negara kita. Jadi itu saya nak beri, kerana tolong buat perubahan, berubahlah menjadi pemimpin yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Jangan provokasi. Tak payah lagi nak mengonta-onta, tak payah lagi nak buat artikel suka-suka hati. Saya rasa ini sebenarnya tidak mendatangkan relevan kepada masyarakat, tidak mendatangkan tidak mendatangkan positif kepada masyarakat. Jadi sebab itu saya minta anda untuk stop doing nonsense things lah, saya kata. Jadi akhir sekali saya nak beritahu kepada semua keluarga-keluarga yang ada di dalam negara kita, daripada mana-mana persatuan-persatuan yang ada di negara kita, pertubuhan-pertubuhan yang ada dalam negara kita, kepimpinan parti yang ada dalam negara kita, kepimpinan NGO yang ada di bawah parti yang ada di negara kita, NGO masyarakat, aktivis, businessman, rakyat Manhain, apa sahaja sekalipun, hari ini kita bersatulah. Kita bersama-sama bina perpaduan, kita jana ekonomi kita, kita kuatkan bangsa kita, kita menyatukan bangsa kita. Berhentilah untuk perpecahan ini. Kerana apa? Tidak ada yang menguntungkan kepada kita. Berhentilah perasaan iri hati, dengki, khianat yang ada dalam diri kita. Sebab saya nampak semakin hari kita semakin meruncing kepada kejahatan. Saya kadang-kadang melihat hanya untuk mendapatkan kedudukan ataupun mendapatkan sesuatu platform untuk kita menerajui, kita sanggup mengenetepikan agama kita, sanggup kita membiarkan bangsa kita hari ini tergadai, sanggup kita membiarkan orang lain terhina, kita diangkat, kita dijulang. Berhenti untuk buat perkara ini. Sekarang adalah waktu untuk kita kembali kepada Al-Quran dan menyatu, kembali kepada Al-Quran dan bina kasih sayang, supaya orang-orang Islam terus bersama-sama dalam menyatu, bukan saja kepada jasad yang melihat, bukan jasad yang menyentuh, bukan pandangan mata ke atas mata, tetapi mata turun kepada qalbi pergi kepada roh untuk menyatu dengan kasih sayang dan tali Allah. Sebab itu saya nampak hari ini kita dah semua dah kena mula berhenti untuk mencari-cari salah di kalangan orang-orang kita. Saya mengharapkan kepada semua lapisan pemimpin, daripada kepimpinan negara dan kepada marhain, hari ini mari kita buat program-program yang menyatukan. Tidak kira anda daripada parti mana sekalipun, daripada kalangan NGO, pertubuhan apa sekalipun, hari ini marilah kita menjadi orang yang sentiasa merendah diri. Janganlah menjadi orang yang eksklusif, tapi kita jadi orang yang inklusif. Kita jadi orang yang sentiasa nakkan kedamaian, nakkan penyatuan, nak bina kekuatan. Percayalah, kalau kita jumlah yang sedikit pun, kalau kita menyatu, tidak akan rapuh. Tapi kalau kita mempunyai jumlah yang besar sekalipun, tetapi kita tidak mempunyai kualiti masing-masing, inginkan kedudukan sebagai presiden, kedudukan sebagai pengurusi, kedudukan sebagai orang yang mendapat ketua dalam bahagian tersebut, maka kita tidak akan mencapai kemenangan. Kita kena ikhlaskan diri kita dalam perjuangan ini. Walaupun saya ini orang yang tidak layak bercakap, kerana saya juga mempunyai aib-aib yang tertentu, saya mempunyai dosa-dosa yang tertentu, saya juga tidak beribadah seperti orang-orang lain beribadah, saya bukanlah para ilmuwan, saya banyak kelemahan diri saya, tetapi saya yakin dengan sifat prihatin yang ada dalam diri kita semua, yang melihat orang lain dalam kesusahan, yang menyebabkan kita tersentuh dan menyebabkan kita untuk merubah, untuk memberikan sesuatu kepada orang yang diminta, orang yang dipohon. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita bangsa yang kuat. Orang Melayu bangsa yang kuat. Orang Melayu ni satu bangsa yang hebat. Orang Melayu ini ada satu bangsa yang bertamadun. Bukan saja dia ada di dalam negara kita, kita ada di seluruh dunia. Dinamakan bangsa Melayu, bangsa yang sangat kuat. Dan jadi hari ini tuan-tuan, apa yang kita dapat kalau kita terus-terus berpecah belah? Apa yang kita dapat hari ini kalau kita terus-terus membeza-bezakan tentang majlis-majlis? Kita duduklah dalam satu rumpun, walaupun kita perbezaan pandangan, pendapat, tapi matlamat kita satu. 1 tambah 9 10, 8 tambah 2 10, 5 tambah 5 10. Bukan berbeza. Walaupun kita perbezaan dalam perjalanan kita untuk sampai kepada nombor 10, tetapi
hakikatnya matlamat kita sama. Asalkan kita berpaksikan, bertanjikan kepada Allah dan Rasul, pasti kita akan menyatu. Jadi marilah kita bersama-sama menghidupkan hati dan roh kita semua untuk bersatu, untuk bersama-sama. Walaupun anda daripada perbezaan parti sekalipun, anda menyatu kerana anda merasakan roh sebagai orang Melayu. Dan kita masukkan, serapkan betul-betul kasih sayang Allah pada diri kita, dan kita tauhidkan diri kita benar-benar kepada Allah. Kalau kita tidak sama-sama kembali kepada akidah Islam, kita akan berpecah, kita akan hancur. Adakah kita nak lihat negara yang sudah merdeka selama 63 tahun ini hancur begitu saja? Adakah kita nak biarkan negara kita hari ini yang hidup dengan aman, kita nak biarkan kita berpecah hanya kerana kita hari ini tidak ada kesefahaman? Nak tunggu hari ini negara kita dijajah oleh bangsa asing yang ada di dalam negara kita, ambil podon semua tanah-tanah yang ada, ambil semua bangunan yang ada, ambil semua sahaja apa sahaja yang menghasilkan keuntungan kepada ekonomi, dijajah oleh mereka, dan kita akan hidup sebagai apa di negara kita. Walaupun kita bangga kita menjadi bangsa Melayu, kita mempunyai maikat sebagai orang Melayu, warga negara Malaysia, tapi hakikatnya jiwa kita kosong, kita tidak mempunyai apa-apa. Sebab itu marilah kita balik kepada syariat, tarikat, hakikat, marifat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bersatu dan kita menyatu, bersatu dan kita menyemai, dan mudah-mudahan kita bina kekuatan yang lebih besar. Apabila roh kita dimasukkan dengan kalimah la ilaha illallah, pastikan dalam rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, hidupkan dengan Al-Quran. Janganlah kamu keluar rumah kecuali untuk kamu beriadah dan beribadah kepada Allah. Maksud kamu bekerja dalam kamu beribadah. Kalau tidak ada, maka duduklah di dalam rumah, satukan keluarga kamu. Kamu pastikan mereka duduk dengan keadaan fardu-ain. Kamu pastikan mereka hidup dalam solat berjemaah. Kerana apa? Kerana itu yang akan menyatukan, itu yang akan menyebarkan dakwah-dakwah yang besar, dakwah yang mendatang ke penyebaran yang besar, supaya masyarakat ini dihidupkan dengan generasi 10 tahun akan datang, generasi yang ada sifat kepimpinan yang tinggi. Sebab itu tuan-tuan, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita hindarkan kepada tempat-tempat yang mendatangkan fitnah kepada diri kita, hindarkan tempat-tempat yang mendatangkan maksiat pada diri kita. Hiduplah berbahagia dalam rumah tangga kita, hiduplah dengan anak dan isteri kita, hidup dengan ibu dan ayah kita yang masih hidup. Kita habiskan masa kita hanya untuk beriadah dan beribadah kepada Allah. Kita duduk dalam 24 jam 1440 minit ini hanyalah untuk kepada Allah dan bersama dengan Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua menyatu dan kita menyamai. Jadi itu saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.